Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya ya. Jadi hari ini saya hendak memberikan pencerahan berkenaan dengan satu perkara yang saya kira ramai mungkin sama ada tidak sedar ataupun terlepas pandang, ataupun perkara ini saya kira PHBN mungkin tidak ingin anda tahu, iaitu hanya satu cara kita boleh menilai daripada keputusan pilihan raya negeri yang bakal berlaku, sama ada berlaku referendum rakyat menolak Anwar dan Zahid ya. Jadi tonton sehingga akhir siaran untuk mengetahui ya, apakah sebenarnya yang kita kena lihat ya dalam PRN ini, dalam keputusan PRN ini, supaya kita dapat menilai sama ada berlaku penolakan terhadap gandingan Anwar dan Zahid. Baik, kalau kita lihat di peringkat parlimen, okey, untuk sesiapa menjadi atau membentuk kerajaan, dia perlu ada 112 kerusi. Ini adalah kerana di peringkat parlimen ya, dia jumlahkan kerusi-kerusi dari seluruh negara, iaitu kerusi parlimen, dan jika kita jumlahkan ianya 222 kerusi. Jadi kalau kita setengahkan 222 ini, kita dapat 111. Jadi sesiapa yang dapat 112 kerusi itu, dialah yang boleh bentuk kerajaan ya. So itulah cara kita hitung di peringkat parlimen. Now, tidak ada sesiapa yang menilai jumlah kerusi dari negeri mana di peringkat parlimen. Anda tidak mendengar ya, selepas pilihan raya umum mereka kira Selangor berapa kerusi parlimen, negeri berapa kerusi parlimen, Pulau Pinang berapa kerusi. Dia tidak kira begitu, kerana di peringkat persekutuan, untuk menentukan siapa yang mentadbir seluruh negara, dia hanya lihat jumlah kerusi, iaitu 222 kerusi. Siapa yang dapat lebih dari separuh, dia bentuk kerajaan. So formulanya mudah, dan siapa yang dapat lebih daripada separuh dikira mewakili lebih ramai rakyat Malaysia, kerana setiap yang ahli parlimen adalah wakil rakyat. Jadi kalau ada 112 wakil rakyat dari kumpulan A berbanding dengan 110 wakil rakyat daripada kumpulan B, semestinya kumpulan A lebih mewakili rakyat ya. So itulah cara kita melihat kalau kita nak lihat di peringkat negara. Sekarang kita sedang berdepan dengan pilihan raya negeri. So pilihan raya negeri ni saya lihat ramai sedang menumpu kepada parti mana yang akan kuasai negeri mana. Sebenarnya itu adalah satu perkara yang boleh menjadi penilaian, tetapi ianya tidak tepat. Sekarang ni Perikatan Nasional memegang 3 negeri, iaitu Kedah, Terengganu dan Kelantan. Pakatan Harapan pula dia pegang 3 negeri, iaitu Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Selangor ya. So dari sudut pegangan negeri, dia sama rata. PH pegang 3, Perikatan pegang 3. Tapi kalau kita jumlahkan kerusi di 66 negeri, jumlah kerusinya adalah 245 kerusi. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kalau kita campurkan, dia pegang 146 kerusi ya. Sebenarnya dulu Pakatan Harapan dan BN tidak bekerjasama, tetapi lepas PRU 15 dia kerjasama, jadi kita kena jumlahkan. So jumlah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional adalah 146 kerusi berbanding dengan yang lebihnya. Jadi PH dengan BN atau Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memegang 59% jumlah kerusi di 6 negeri. Tetapi walaupun dia pegang lebih kerusi, tetapi kalau kita kira dari sudut negeri-negeri yang dia pegang, sama juga. PH dan BN pegang 3, Perikatan pegang 3. So tidak mustahil dalam PRN ini majoriti kerusi yang dipegang oleh mana-mana parti berubah. Kalau sekarang Pakatan dan Barisan pegang majoriti kerusi, iaitu 146 daripada 245 kerusi di semua 6 negeri kalau kita jumlahkan. Selepas PRN ini, Perikatan Nasional mungkin pegang majoriti kerusi daripada semua negeri. Tetapi di peringkat negeri, kita lihat pegangan negeri mungkin masih sama. Mungkin Perikatan masih akan kekal pegang 3 kerusi, PH dengan BN akan pegang 3 kerusi. Jadi kalau kita nak lihat di peringkat negeri, siapa pegang negeri ini, ia tidak membayangkan hakikat sebenar berhubung dengan penolakan atau penerimaan rakyat terhadap Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Yang kita perlu lihat, yang kita perlu utamakan sebelum kita lihat negeri, ialah jumlah kerusi. Sekarang ada 245 kerusi, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memegang 59% kerusi. Pada PRN kali ini, saya memberi jaminan kepada anda bahawa Perikatan Nasional akan akhirnya kuasai
sama ada separuh atau lebih daripada separuh, 245 kerusi. Dan jika PH dan Barisan Nasional hilang banyak kerusi, daripada pegangan 59% dia jatuh contohnya kepada 45%, ya, maka Perikatan Nasional jika pegang majoriti kerusi dalam 6 negeri, ia membayangkan penerimaan rakyat terhadap Anwar dan Zahid di peringkat persekutuan, di peringkat negara. Jadi di peringkat negara kita jumlahkan kerusi, baru kita dapat bayangan, ya, penerimaan atau penolakan Anwar. Sebabnya setiap kerusi yang dipegang itu mereka adalah wakil rakyat. Jadi jika perikatan selepas PRN ini dia pegang majoriti kerusi daripada 245 kerusi dalam 6 negeri, maka Perikatan Nasional lebih mewakili rakyat berbanding dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ini akan menjadi referendum rakyat menolak Anwar dan Zahid. So, saya nak nasihatkan kepada anda, ya, kita hendak lihat Selangor dikuasai oleh Perikatan Nasional. Kita hendak lihat Negeri Sembilan dikuasai oleh Perikatan Nasional. Kita hendak lihat Barisan Nasional dikuasai oleh Perikatan Nasional. Okey. Tetapi sekalipun untuk tujuan perbincangan, sekalipun perkara itu tidak berlaku, mungkin di Selangor Perikatan Nasional katakan tak kurang satu kerusi untuk bentuk kerajaan dan kerajaan masih kekal pada Pakatan Harapan dan status quo kekal, iaitu 3 negeri dipegang oleh PH, 3 negeri dipegang oleh Perikatan. Tetapi apa yang kita perlu lihat ialah jumlah kerusi, jumlah 245 kerusi. Sekarang majoriti, saya ulang, majoriti dipegang oleh Pakatan dan Barisan. Jadi kalau esok majoriti kerusi ini beralih kepada Perikatan Nasional, maka Perikatan Nasional menjadi wakil sebenar rakyat yang baru di peringkat persekutuan. Ia memberi bayangan penerimaan atau penolakan rakyat terhadap Anwar dan Zahid. Dan jika Perikatan Nasional dapat pegang majoriti kerusi di seluruh 6 negeri itu, maka Perikatan Nasional sudah membuktikan bahawa ada penolakan besar-besaran terhadap gandingan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Itulah cara kita perlu melihat PRN ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.